أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم اجعلنا من المتقين آمين يا رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif wal muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa barakatihi amin ya rabbal alamin. Qala musannif, Allah Ta'ala mentakdirkan segala perbuatan kita. Mengapa kita dipertanggungjawabkan dari segala yang kita lakukan? Allah yang plan untuk kita, jadi baik ke jadi jahat. Yang jadi baik jadi rasul, yang jadi jahat jadi ketua kafir, Fir'aun, Namrud, Haman, Qarun dan sebagainya. Kemudian yang Allah Ta'ala takdirkan jadi baik, dia masuk syurga. Yang Allah Ta'ala takdirkan jadi jahat, dia masuk neraka. Pasal apa dia masuk neraka? Allah yang takdirkan kita, Allah yang buatkan kita. Lepas tu tiba-tiba kita kena tanggungjawab pula. Tu soalan dia. No? Boleh faham? Boleh Boleh faham? Tak? Tak faham? Minggu lepas lagi saya suruh fahamkan soalan ni. Ada lagi tak faham soalan. Allah takdirkan kita, pasal apa kita kena tanggungjawab? Allah takdirkan kita buat apa? Allah takdirkan kita buat baik, Allah takdirkan kita buat jahat. Lepas tu Allah yang gerakkan kita buat baik, Allah juga yang gerakkan kita buat jahat. Lepas tu tiba-tiba kita kena tanggungjawab yang jahat yang dibuat oleh Allah Ta'ala terhadap kita. Pasal apa? Faham ke? Tak tak? Susah nak faham. Siapa tak faham kat dia? Minggu lepas saya dah suruh bagi faham. Siapa faham kat dia? Saat kita nyana dia faham tak? Saat kita nyana dia pun seminggu baru faham soalan ni. Tak payah soalan ni bahasa Melayu, bukan bahasa Jerman. Ni bahasa Melayu, siapa tak boleh faham lah.
Baik, tak faham sudah. Kita tanya anak lagi. Sebagai jawapan, tiada siapa yang layak dan berhak memilih dalam masalah makhluk. Allah mencipta dan menjadikan apa-apa yang ia kehendaki. Kuasanya adalah mutlak. Mutlak atau tak mutlak? Mutlak atau tak mutlak? Mutlak ni sepenuh-penuhnya. Kuasa yang sepenuh-penuh kuasa. Tak ada siapa yang boleh mengatasi dia. Dia kata tu lah. Tu kata mutlak. Mutlak tu. Mutlak pun tak dah. Tahu. Air mutlak tu air mutlak. Itulah. Itulah air mutlak. Air semata-mata air. Nak buat apa boleh. Kalau air mutaghayyir dah tak boleh buat wudu. Kalau air mutanajis, okol lagi teruk, minum paham tak boleh. Kalau air mutlak, buat apa boleh? Semua boleh. Jadi kuasa Allah tu mutlak, maknanya semua dia boleh buat. Dia boleh buat apa saja, apa yang dia suka. Jangan persoalkan takdir ilahi, yang mana soal itu Allah saja yang mengetahui hakikatnya. Ini di luar bidang kita. Di luar bidang kita, bahkan tak layak pun kita nak tanya Allah, ya Allah kenapa aku buat gini. Tak layak. Bidang kita ialah menggunakan akal anugerah Allah, iaitu melaksanakan tanggungjawab. Itu bidang kita. Pada syarak kita kata bidang kita ni ialah menggunakan akal anugerah Allah untuk melaksanakan tanggungjawab. Umpamanya kita tinggal dalam sebuah negara yang rajanya mewajibkan kita menutup aurat. Jangan mempertikai undang-undang itu kerana kita tinggal di dalam negara itu. Yang perlu dipikir ialah bagaimana hendak menutup aurat supaya tidak dihukum oleh raja. Bukan nak ditanya, pasal apa raja suruh tutup aurat pula? Suka kita lah. Otak kau. Kau duduk dalam negara raja tu, kau tak nak ikut perintah raja, layak tak kalau raja tu nak sumbat kau masuk penjara? Kita tak layak nak tanya what happened. Nak tanya pasal apa ni tuanku posok kita masuk dalam jil ni. Kita tak ada layak nak tanya. Yang kalau kita nak tanya kita pasal apa aku buat kena masuk je. Salah aku. Aku langgar undang-undang. Jadi kita ni tak, kalau kita tanya pasal apa Allah takdirkan kita, kemudian kita dipertanggungjawab dari segala yang kita lakukan, itu di luar bidang kita nak tanya. Di luar bidang kita. Tapi pada syarak kita kata lagu ni, aku langgar hukum Allah, patutlah aku kena masuk dalam neraka. Di akhirat nanti ahli neraka ni ditanya oleh malaikat. Belum masuk ke neraka, semua orang kafir ni dikumpul di depan pintu neraka. Belum hari hisab, seluruh orang kafir dah dikumpulkan depan pintu neraka. Belum hari hisab lagi. Lepas peristiwa padang mahsyar selama 50,000 tahun, malaikat-malaikat bawa semua orang kafir duduk depan pintu neraka. Kemudian malaikat ni ceramah kat orang kafir ni. Apa ceramah dia? Antara isinya ialah,
Wahai sekalian manusia, adakah kamu semua tidak pernah mendengar akan khabar benarnya hari ini? Wahai sekalian manusia, adakah kamu tidak pernah mendengar akan benarnya hari ini? Semua jawab, sami'na wa asaina. Kami dengar tapi kami ingkar. Maka pada hari ini terimalah pembalasan yang amat pedih untuk kami. Kemudian apa? Malaikat humban masuk neraka. Satu kumpulan yang paling jahat masuk dulu. Nampak? Apa maksudnya itu? Maksudnya ialah kita kena tanggungjawab apa yang kita buat. Pada hakikat kita tak boleh fikir kenapa Tuhan berlakukan lagu tu. Kita cuma boleh jawab macam mana? Kita ni hak Allah Ta'ala punya, suka dia. Kita ni Allah Ta'ala punya, aku suka dia. Macam daun kayu depan rumah kita, daun pokok. Pokok kita jaga, daun kita sapu, kita bakar. Kenapa pula daun tu kena tanggungjawab? Dia tanam kita. Kemudian kita dah subuh, daun kita luruh, dia kumpul, dia bakar pula. Tak betul. Betul tak? Betul tak? Tak betul tak? Tak cerdik juga. Tak betul? Tak cerdik juga Ustaz Wan. Patut ke tak betul? Patutlah. Dia tu daun tu sampah. Sampah takkan nak simpan, nak tempel balik ke pokok tu. Daun dia luruh dah bina. Buat maigam kan nak tempel balik. Kalau orang tengok kata ni bodoh tu. Ada daun luruh nak pergi tempel balik. Daun luruh, sapu pergi bakar lah. Itu ibaratnya sisa pokok yang tak terpakai. Jadi orang kafir ni sisa orang Islam yang tak terpakai. Maka layak dia kena bakar? Layak macam daun tadi, layaklah kena bakar. Belum tak patutlah. Memang patutlah. Dia tu sisa pokok yang tak terpakai, bakarlah. Ustaz Wan pergi beli tom yam, makan sedap tak kira lah kan. Lepas tu sakit perut, pergi tandas nak terberak, bawa pinggan satu. Siapa? Sian dia, takkan nak buang kot. Tadi kan kita dah beli, berak lah, pek, berak lah pinggan. Lepas tu simpan nanti sejuk, esok kita makan. Siapa? Nak buang tak betul kan? Betul tak? Pandai pula kata dah. Nama pun sisa, buang lah. Itulah masuk soalan tu. Dah sisa, tanggungjawab dia kena masuk neraka lah. Tanggungjawab dia kena masuk lubang najis lah. Tanggungjawab dia kena bakar lah. Dan siapa? Sisa makanan tu tadi. Faham? Jadi itulah pada syarak, pada akal kita kata begitulah. Orang kafir ni sisa orang mukmin. Jadi ibaratnya daun tadi lah, sisa pokok yang subur. Yang sisa kena bakar lah daun tu. Jadi Allah Ta'ala masukkan orang kafir dalam neraka. Itulah keadilannya, kebijaksanaannya. Macam kita lah, adilnya kita ni apa dia? Pokok jaga molek, daun tak pakai, buang, bakar.
Tu keadilan kita. Tiba-tiba datang satu orang tanya, "Oh ustaz kan, pasal apa pergi bakar daun?" Lah mu gila dia. Pasal apa? Ada pula daun pergi bakar tu pun hak murah kata. Kita pun tengok dia teh buah nak kena penyepak pula ni. Bangang sungguh. Gila orang kali. Tu ya. Faham? Faham ke? Baik habis. Susah kat nak faham dia. Pasal tu orang duk tanya, "Ya Allah, kenapa lah aku Yasin dah baca, Waqiah dah baca, main duha hari tahajud tak pernah tinggal. Minta doa tak dapat-dapat juga. Pasal apa ya Allah? Adakah aku ni memang takdir papa ketenang sampai mampu ya?" Kita tanya Tuhan pula macam tu. Ada tak orang tanya lagu? Orang yang confused dengan Allah Ta'ala sampai tu ada tak? Ada tak? Ada banyak. Tidak tak bunuh diri dia. Hari-hari ada orang bunuh diri. Hari tu saya tanya, ada satu sahabat saya, dia ada PhD syariah, dia kerja kat Bukit Aman, DSP. Kawan dia tu, bos dia tu DCP, Datuk Yusof. Dia tunjuk gambar saya, gambar orang Islam bunuh diri ni kat Malaysia. Kata ustaz, hari-hari bunuh diri ni gambar. Kita tengok macam tak percaya, cuma tak masuk surat khabar kot. Yang masuk pun tak banyak lah. Banyak lagi hak tak masuk. Tanya ada apa punca? Punca je tekanan hidup. Tekanan hidup, sakit jiwa. Saya kata bukan tu punca dia. Lebih pada ustaz, tak kenal Allah. Bila kita tak kenal Allah, itulah jadi macam-macam. Ya. Kalau orang kenal Allah, dia tak sampai nak marah kat Allah, sampai nak bunuh diri. Itulah punca tak kenal Allah, punca dia. Jadi kalau orang kenal Allah Ta'ala, fa in tanaza'tum fi syai' faradduhu ila Allahi war Rasul. Apabila berbantah-bantah kamu dalam sesuatu masalah, maka kembalilah kepada Allah dan Rasul. Kita ada masalah, tanyalah Allah. Kita ada masalah, kembalilah kepada hukum Allah. Nak buat lagu mana? Tanyalah Allah. Tak kerti kita nak tanya Allah macam mana? Tanya Ustaz Wan dapat nampak lubang hidung dia. Tanya Allah Ta'ala, Allah duduk mana tak tahu. Jadi kalau kita tak tahu nak tanya Allah lagu ni, fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Tanya olehmu akan orang yang mengerti kalau kamu itu tak mengerti. Hang tak tahu, pergi tanya orang tahu. Jangan tanya orang lebih bodoh dari kita. Habis apa yang tahu? Yang tahu tu ialah orang-orang yang kenal Allah. Tanyalah orang yang kenal Allah. Siapa yang kenal Allah? Nabi, Rasul. Nabi tak ada lah, Rasul tak ada lah. Kalau tak ada, Nabi kata, innal ulama warasatul anbiya. Sesungguhnya ulama pewaris Nabi. Kau pergi tanya dia. Dia takut sangat nak pergi tanya, ataupun hang pandang rendah sangat kat ulama ni pasal apa? Pandang rendah sangat. Dia kata rupa tu paling baik tu. Dia sengkek pada aku. Naik pun motor Honda 7 Kupang ni, takkan dia reti. Aku naik Mercedes ni, dia bodoh pada aku. Tok guru saya basikal tak. Lagi masjid Jalan Tai. Hari tu cerita kan. Basikal pun tak ada. Lagi mana naik bas.
minyak motor orang habis kering tengah jalan, dia ambil air perit, ada aku tapak tangan tu tolong bubuh, terkejut ke orang tu, rosak, tak apa kata. Ada aku tapak tangan, dia kata jangan buka-buka, sebulan kita isi minyak, duk pergi kerja ulang adik. Lepas sebulan terfikir, aku dah sebulan dah tak isi minyak kan. Banyak sungguh minyak motor aku kan. Tapi hari tu Pak Haji tu kata jangan buka. Buka tengok kering. Dia buka tengok kering, tak ada apa. Air dulu pun dah habis. Dah kering kondah. Lepas tu tok balik lah. Start langsung tak hidup. Silap aku buka tu. Dah kena pergi beli minyak. Kena pergi beli dah minyak. Sebulan tak payah minyak. Itulah dia. Jadi orang yang kena Allah Ta'ala ni, dia nak dengan tak nak je. Kalau dia nak, bumi dia lipat. Pasal apa dia tak nak? Kita nak sangatlah pakai Ferrari, Lamborghini apa semua. Nak bisnes sakan-sakan, pergi mana orang panggil Datuk Tan Sri. Dia tak dan tu semua. Dia tak dan itu semua. Orang yang hatinya sentiasa bertaut dengan Allah, hati bertaut dan berpaut pada Allah, yang sudah terpaut dengan Allah, semua ma'asiwa Allah ni bagi dia tidak diperlukan. Kalau dia nak kun fayakun. Tapi dia tak nak. Macam Nabi gunung apa yang di meh tak mau dah. Cuba kita pisang meh pun berburuk. Tu kita pasal kita tak kenal Allah. Pasal kita tak kenal Allah lah yang kita ada gila sangat datang tu. Itulah kata orang sufi, innad dunya jifatun wa tullabuha kilabun. Sesungguhnya dunia itu umpama bangkai yang busuk, yang menggonggongnya ialah anjing. Yang menggonggongnya ialah anjing. Siapakah anjing itu? Ialah orang-orang yang biadab dengan Allah. Orang berilmu belum tentu beradab, tapi orang beradab sudah tentu dia berilmu. Tiap. Weh, dia tu alim sakano 10 PhD dah lah. Yang hang kata berilmu tu Pak Asnawi pun tak ada. Macam mana hang kata? Ya, orang berilmu belum tentu beradab. Orang beradab sudah tentu berilmu. Maksud kata adab tu orang kenal Allah. Orang kenal Allah sudah tentu berilmu. Orang tak kenal Allah, orang yang berilmu belum tentu mengenal Allah, beradab. Jadi ilmu apa yang disebutkan sudah tentu berilmu? Iaitu hakikat ilmu. Apa hakikat ilmu? Ma'rifatullah. Itulah hakikat ilmu. Walaupun dia banyak ilmu, ilmu tauhid, ilmu fiqh, ilmu tasawuf, ilmu macam-macam ilmu sekalipun dia ada, tapi hatinya kosong, tak ingat Allah. Di sisi Allah dia itu jahil. Dia itu masih jahil. Orang alim di sisi Allah ni ialah orang yang bertakwa, yang ma'rifatullah.
walaupun ilmunya tidak seberapa, tidak tinggi. Sebab itulah kata Syekh Abdul Qadir Jalani, aku lebih menghormati orang beradab dari orang alim. Kenapa? Orang alim belum tentu ada adabnya, tapi orang yang ada adab sudah tentu dia alim, yakni dia ma'rifatullah. Walaupun ilmu syariatnya sedikit, tapi ilmu hakikatnya tinggi. Macam abang Imam Al-Ghazali, Imam Ahmad, ya. Ma'rifah dia lebih tinggi daripada Imam Ghazali. Dia nampak dalam hati Imam Ghazali itu ada darah. Darah apa? Darah haid, kan. Hari itu kita cerita. Baik, kita sambung tadi. Yang perlu dipikir ialah bagaimana hendak menutup aurat supaya tidak dihukum oleh raja. Raja itu mempertanggungjawabkan kepada rakyat. Rakyat pula dipertanggungjawabkan. Raja mempertanggungjawabkan, rakyat dipertanggungjawabkan. Faham? Kewajipan rakyat ialah melaksanakan tanggungjawab, bukan membuat alasan. Mengapa kami dihukum kerana tidak menutup aurat? Jangan tanya. Ni Elin yang boleh tanya ni. Dia boleh tanya. Yang sanggup tanya tu dia seorang ya kat Malaysia. Tapi pertanyaan dia tu memenangkan puak kufar, puak munafik, puak fasikin, zalimin, kafirin, munafikin, musyrikin. Menang dia. Sebab dia seko ya. Tu kata tangan yang menghayun buayan tu boleh menggoncang dunia. Itulah. Dia berpuat ni pun. Berpuat ni pun. Kadang-kadang dia goncang ke arah kebaikan, tapi dia menggoncang ke arah kemusnahan. Baik, habis. Begitulah takdir Allah. Bukan bidang kita mengkajinya. Bidang kita hanyalah melaksanakan itu, bukan kelaksanakan, melaksanakan. Kaf tu nak padang payah bahasa huruf Jawi. Bahasa huruf Jawi ni potong tulis min lam kaf, min lam qaf sin alif nun alif kaf nun, melaksanakan gitu. Bidang kita hanyalah melaksanakan hukum Allah yang telah ditakdirkan, yakni yang ditaklif. Apa taklif? Iaitu dipertanggungjawabkan kepada kita berpandukan modal akal yang dikurniakannya. Kita diberi nafsu, darinya lahirlah syahwah. Kita diberi akal, ini majas dalam ilmu tauhid kita tak dinamakan kita diberi nafsu, diberi akal, tidak. Ini pada bahasa. Pada bahasa kita kata kita diberi nafsu, darinya lahirlah syahwah. Kita diberi akal untuk menjinakkannya. Ini menjinakkan nafsu yang ikut syahwah tadi. Mengekang keinginannya. Itu mengekang, bukan mangkang. Jangan tulis mengangkang tu. Mengekang tu. Mengekang tu mengekang. Tahu? Mengekang tu mengekang. Mengekang ni maknanya menambat. Menambat. Menambat, menghalang, mengurung, gitu. Itu kata mengekang. Mengekang.
Ni buka bahasa Malaysia. Kita belajar bahasa Malaysia. Saya tulis ni, buku ni saya tulis ni, saya rasa ni bahasa paling mudah dah ni. Bahasa kampung. Tak payah masuk tak payah masuk tingkatan 3 pun boleh faham. Mengekang. Mengekang maknanya menambat, menahan, mengurung, mengunci. Apa lagi? Kita tahan dia jangan sampai dia keluar. Kita tahan dia jangan sampai dia ikut cara dia. Itu kita mengekang. Faham tak? Tak? Apa? Faham tak? Betul kan mak? Mengekang apa mengekang? Apa? Menambat, menahan. Kalau orang biasa naik kuda, dia ada satu tali, nama tali kekang. Tali kekang tu diguna apa? Bila kita nak jalan, ya! Pernah tengok cerita cowboy? Hai capra. Bila nak jalan, dia tarik tali kekang. Bila nak berhenti pun, dia tarik tali kekang. Tali itu guna apa dah? Untuk kontrol dia, untuk didik dia, untuk ajar dia. Itu kita mengekang keinginan tu. Apa dia? Akal tadi. Akal tadi itu untuk mengekang nafsu daripada menuruti syahwah, keinginan. Mengawal kemarahan dan memperelokkan perangai. Kita boleh menjadikan diri kita seorang yang dermawan. Kita boleh menjadikan diri kita seorang, ada hamzah, seorang yang dermawan, pengasih, penyayang, bersilaturahim dan sebagainya. Kita juga boleh menjadikan diri kita seorang penyangak, penyamun, penipu. Lagi apa lagi? Macam-macam apa lah. Kan? Semuanya daripada mana? Daripada sini. Ni. Daripada akal yang Allah Ta'ala hiasi di dalam otak. Sebenarnya akal tu dia duduk dalam otak secara ghaib. Belah otak macam mana tak nampak akal ya. Guna dia untuk ni, tuan penasihat 25% kepada raja diri. Nabi kata hati itu raja, tapi penasihat dia di sini akal. Dua penasihat hati tadi apa dia? Nafsu. Kalau ikut akal, nafsu dubuh gegosan. Kalau ikut nafsu, akal pula terpelanting ke belakang. Inilah arti kebebasan yang sebenar. Bebas yang memberi manfaat kepada diri, bukan bebas yang merosakkan. Bebas yang merosakkan dinama terbelenggu. Tiba-tiba tulis independen tentang apa pun. Kebebasan. Independen ni maknanya kebebasan lah, merdeka. Kan? Independent Day, hari kemerdekaan. Bukan kebebasan. Bebas yang merosakkan dinamakan terbelenggu. Patutnya bebas tu maksud kata independen. Yang merosakkan dinamakan terbelenggu. Bahasanya ada jatuh ni, tak faham darah. Mudah-mudahan ayat dia begini ya. Bebas yang merosakkan dinamakan terbelenggu. Independen tu tak ada apa. Bukan kebebasan dalam arti kata yang sebenar. Tambah sikit.
bukan kebebasan dalam arti kata yang sebenar. Independen tu potong berapa kacau belagak dekat orang putih. Saya rasa ada ayat lain ni, yang kitab Rumi mungkin ada. Dia banyak jatuh ni. Banyak jatuh daripada kitab Rumi. Asalnya kitab Rumi. Lepas tu dijawikan. Banyak jatuh. Baik. Jadi kalau kita kata kita ni merdeka, tapi masih lagi dibelenggu oleh fahaman penjajah, maka itu tak dinamakan independen, tak dinamakan merdeka, tak dinamakan kebebasan. Bebas apa, kita terpaksa ikut cara dia. Ya, penjajah balik negeri dia tinggalkan undang-undang kat kita, suruh kita amalkan undang-undang dia, bermakna dia masih ada kat kita. Dia tak ada, undang-undang dia ada, sama saja. Bahkan tu lebih teruk, kita akan jadi berpecah belah dengan sebab undang-undang dia. Lepas tu kita jadi berpecah belah, bergaduh, tak aman. Orang ni dengan fikrah dia, orang ni dengan fikrah dia, tak bersatu. Pasal apa? Pasal kita mengguna pakai kaedah manusia. Dia pun manusia ada kaedah dia, dia pun manusia ada kaedah dia, mungkin manusia ada kaedah dia. Mana boleh satu manusia ikut semua manusia ikut satu kaedah yang dibuat oleh manusia juga? Tak akan boleh. Ya, tak akan boleh. Jadi bercanggah. Jadi dia kena pakai satu kaedah yang mutlak, yang boleh merangkumi semua bangsa manusia. Itulah kaedah Tuhan yang maha menjadikan kita. Ya. Udkhulu fi silmi kafah, masuklah kamu dalam Islam keseluruhan. Cuba tengok kerajaan Islam. Kerajaan Islam di muka bumi ni berjalan selama berapa tahun? Lebih 1300 tahun. Ya, 2/3 dunia diperintah oleh Islam. Jatuhnya kerajaan Islam satu persatu, yang terakhirnya tahun 1924. Puncanya ialah orang Islam juga yang belot kepada orang Islam dan agama Islam. Punca dia belot ialah kerana Zion. Zion ni mana siapa Zion? Zion ni ialah satu bangsa daripada bangsa Yahudi. Mereka daripada Bani Qainuqa, Bani Nadir, Bani Nadar. Bergabung mereka jadi satu. Lalu mereka duduk di Bukit Zion. Bersatu mereka dengan matlamat nak menjahanamkan orang Islam. Mereka berkata, satu hari nanti yang menjahanamkan orang Islam itu ialah orang Arab di kalangan orang Islam. Kita jahanamkan 3 negeri ni dulu. Tanah Hijaz je telah dijahanamkan, dirosakkan. Akhirnya mereka ni digelarkan Zionis. Asalnya Zion. Jadi siapa dia tu? Yahudi. Jadi yang duk belah dia siapa? Bukan mereka naik dengan sendiri, ada orang belah dia. Siapa? Orang Arab. Orang Arab yang bodoh-bodoh yang Nabi pernah sebut.
satu masa nanti orang Arab akan jatuh kerana kebodohan mereka, kerana asabiah mereka. Punya anak penting bangsa sampai jadi bodoh, diperbodohkan oleh Yahudi. Cuba kita tengok hari ni, orang Arab semua sokong Yahudi, tak ada yang sokong Palestin. Ya, orang Mesir sendiri negara pertama yang diduduki oleh pemerintahan ala Zionis, Yahudi. Kemudian Syria, Iraq, 3. Tak lama lagi habis. Asal-asal negara Arab ni 3 ya. Yang pecah sampai 36 tu siapa bagi pecah? Yang bagi pecah tu Yahudi bagi pecah. Persepadanan semula. Berpanjang cerita ni. Dulu saya dah cerita sekali sebab kuliah khas. Cerita tentang persempadanan semula Zionis kepada negara-negara Arab. Akhirnya dari 3 negara Arab jadi 36 negara Arab. Berjaya tak mereka? Semua 36 semua defend dia. Tengok hari ni dia perang dengan Palestin. Mana ada Arab sokong? Turki yang kita sangka boleh menolong, dia pun menolong Yahudi, tak tolong Palestin. Bukan? Kita sangka dia hebat lah. Ingatkan dia nak hantar lah kot kapal terbang, akan jet terbuan ke, hantar ke Israel. Dia pergi hantar minyak ke Israel. Itulah dia. Kadang-kadang orang Islam ni kita sangka buat cempedak jadi nangka. Nangka busuk lah tu. Ini buah nangka jadi cempedak. Cempedak busuk. Itulah dia ke zaman ni. Jadi macam mana kaedah nak membangkitkan Islam ni? Yahudi berkata dalam kitab Talmud mereka, orang-orang Islam, jika kita nak mereka terus tidur, orang-orang kita harus awasi mereka dari berkecimpung dengan kesufian. Pasal apa? Pasal bila mereka berkecimpung dalam kesufian, akal mereka jadi luas. Cuba tengok Imam Ghazali. Imam Ghazali dia bukan seorang ulama saja. Dia juga seorang ahli falak, seorang astronomi, seorang ahli kaji bumi, ahli meteorologi, astronomi, dan seorang medik. Imam Ghazali boleh buat pembedahan, boleh buat operation, dia reka ubat untuk operation. Dia bukan seorang ulama sahaja, juga seorang ahli akademik, seorang doktor, seorang ahli kaji bintang, kaji bumi. Jadi kitab-kitabnya yang tersendiri. Imam Ghazali sekarang tidak kurang 300 judul kitab. Itu yang Yahudi marah sangat ke dia, sampai dijadikan Wahabi musuh nombor 1 Imam Ghazali. Di Arab Saudi, kitab Imam Ghazali semua difatwakan sesat, semua dibakar. Ayat Ulumuddin ke apa bala, bakar habis semua sekali. Yang dia marah sangat bukan sebab sesat tu, sebab dia menggugat kedudukan Yahudi. Seorang ahli perubatan Islam yang terkenal, Ibn Sina, karanya kitab yang bernama Qanun fi Tibbi. Yahudi tukar namanya Vicenna, Vicenna. Asalnya Ibn Sina. Jahat dah. Dia nak tenggelamkan nama orang-orang ni semua. Ditutuhnya kata sosial. Dihantarnya satu mufti duduk dekat Mesir. Cara dia nak rosakkan Mesir, dihantar satu mufti duduk di Mesir, kau halalkan riba. Namanya Syekh Muhammad Abduh Al-Buduh.
Al-Buduh sungguh. Tengok fatwa negara Mesir dengan fatwa Al-Azhar, tak sama. Fatwa Al-Azhar, dividen bank haram, riba. Fatwa kerajaan Mesir, dividen bank halal, tak termasuk dalam riba. Siapa punya fatwa? Syekh Muhammad Al-Buduh. Dengar kat orang Wahabi marah kan? Tu dah tutup kursa dia. Syekh Muhammad Abduh yang kita belajar sejarah kat sekolah dulu, itu semua propaganda penjajah nak bagi kita ni jadi bangang. Cara dia mudah kena payah. Cuba tengok dulu tuan-tuan, Pulau Pinang tu negeri Kedah. Tahu tak? Tak tahu. Aku buku sejarah tak ada nak bagi. Ni. Baca ni. Asal-asal Pulau Pinang tu adalah dalam negeri Kedah, betul tak? Betul. Orang tanya ustaz, cikgu bahasa Malaysia. Belakang cikgu geografi. Macam mana dapat dekat Cina Pening? Itu ya punca dia. Ya, satu Yahudi daripada barat namanya Francis Light. Francis Light ni mari jumpa Sultan Kedah. Ni kita sembang cara orang kampung ni. Taklah mari jumpa ni kedai kopi dak lah. Adalah cara dia. Dia minta izin. Dia nak minta sikit tempat dia nak sewa. Dia nak tanam pokok. Pasal apa? Dia suka tengok pokok-pokok di Malaysia ni, di negeri Kedah ni makan sedap dia kata. Dia nak tanam pokok tu, dapat projek. Dia nak sewa. Projek pokok buah pala. Bukan pala tak. Buah pala. Buah pala tu. Tak tahu ke? Pandai. Oh, good. Pulau Pinang paling banyak buah pala, betul tak? Yang mula-mula buat projek siapa? Francis Light Dia dapat izin daripada Sultan Kedah, dia boleh sewa dekat Georgetown. Apa nama situ saya tak ingat lah. Asal tu dulu hutan, dia sewa, dia tanam pokok pala. Dalam dia tanam pokok pala tu lah datang bala. Dia buat main geng-geng dia, semua orang Yahudi duduk di Pening, namanya semua macam orang putih. Antaranya dia macam dia lah, Francis Light. Nak tahu kata tu orang Yahudi, depan dia ada nama benda macam light mana lampu. David Carpenter, tukang kayu. Kalau orang putih, David saja. Kalau macam dia ada benda depan, David Carpenter umpamanya. Itu Yahudi tu. Yahudi dia ada gelaran Francis Light, ada lampu tu. Light lampu kan. Torch light. Akhirnya ramai lah orang Yahudi di sana. Sampai hari ni ada jalan Yahudi di Pening. Entahlah pergi mana tahu. Saya tanya orang Pening kau pula betul Ustaz? Saya pernah duduk Pening, saya tahu lah. Saya duduk di Taman Bunga Raya Gulugo. Masuk ke pejabat pos tu. Pejabat pos Gulugo tu belakang Taman Bunga Raya besar. Jalan saya duduk, saya jalan habis. Tak situ, pergi kerja balik. Tak main lah. Tengah kerja saya meronda. Memang kerja saya meronda. Wah, ada jalan Yahudi di Penang ni. Patutlah pun ada jalan Yahudi. Francis Light yang bawa geng-geng dia. Daripada buat projek buah pala yang dia sewa, akhirnya satu pulau dapat ke dia. Buat negeri. Tahu? Bila dia balik, dia tinggalkan Cina balaci dia. Sampai hari ni Cina duk merintah. Balaci dia siapa dia? Yahudi. Sebab tu Cina ni, bos dia siapa? Yahudi. Francis Light tu. Kalau tak kena Francis Light, Penang tak dapat kat China.
Sagi sebut parti sagi kita cakap parti tak nak abad DAP tu memang ejen Yahudi daripada cerita Francis Light tadi. Nak cerita ni panjang, cukuplah sekadar itu. Jangan Melayu jangan duk sokong lah puak tu. Hampa duk kata boykot. Dia orang tak heran lah dengan boykot. Baru ni kemat gila Melayu Tan Sri Panama Jina. Alah dia berlakon ya. Pasal apa dia tahu orang Melayu ni berapa hari lah nak boykot. Besok dia tengok lah boboy. Dia panggil boboy. Mana nekoknya? Tak ada dah. Kau tengoklah. McDonald. Penuh balik. Penuh balik. Pergi tengok orang Melayu pergi beli Milo lah apa tu. Main Nestle tu. Hari tu boykot, hari tu dia beli. Tukang kempen tu dia beli orang balik. Apa dia Milo? Tin Hapsah dia. Hapsah ni tin. Tak ada lagi Hapsah lagi dia beli. Hak kata boykot tu dia yang beli tin Milo Hapsah. Nescafe lah apa benda. Nestle tu Yahudi punya. Memanglah dia asalnya orang putih, tapi dia JB dengan Yahudi, akhirnya Yahudi duduk atas kali ni. Tu Nestle. Nampak dia minum Milo, Nescafe, dak belah Yahudi dia bunuh orang Islam sana. Dah di apa, ratakan dah Palestin untuk buat penempatan mereka. Saya nak cerita benda ni panjang. Baca kita Aqidatul Najin, Aqidatul Mukminin ni. Nak baca tak habis. Saya nak cerita yang ni. Kut yang tu dulu. Yang kali kita buat satu cerita macam mana cara Yahudi merintah tanah Melayu suatu ketika dulu. Sejarah kita dimanipulasi. Tuan-tuan baca sejarah kat sekolah tu, sejarah tipu belaka. Yang ditulis oleh penlipu lara. Apa nama dia? Munshi Abdullah. Abdullah Munshi ke apa? Abdullah Munshi tu pelipu lara. Orang-orang kapi dia mari sini, dia upah satu orang Melayu hak bengong, suruh cerita tentang kebodohan orang Melayu. Hang buat satu buku. Dia pun buat satu buku. Apa dia? Pak Kaduk, Pak Pandi. Nampaklah Melayu ni bodoh-bodoh belaka. Dia buat mari buku dia, terjemah mari sini. Hebat orang putih ni. Dia tanam kacang ya. Naik sambil ke langit, turun buat mai kaya. Apa ya? Pinocchio ke apa dah. Cerita dia semua hebat-hebat. Semua cerdik-cerdik. Disuruh balaci Melayu ni sekarang cerita kata rakyat Malaysia ni bodoh-bodoh. Pak Pandi nak pergi apa, laga ayam pakai baju kertas. Menang-menang lepas tu terkoyak. Orang panggil apa? Menang bersabung, kampung terkadai apa, lupa. Jangan kan ayam dia, pun ayam tu dia pergi kurang dia. Nampak? Siapa punya bodoh? Apa dah? Dia bodohkan kita. Akhirnya jadi yang jual tanah air kita kepada orang putih siapa? Orang kita ya. Macam Arab tadi dah. Yang merosakkan apa? Pemerintahan Islam di dunia ni bukan orang kafir, orang Islam tu sendiri. Orang Arab. Akhirnya tak ada negara Islam lepas tu 1924. 1924 dua negara dimusnahkan oleh Yahudi. Pertamanya Turki dimusnahkan oleh Mustafa Kamal terkutuk. Kemudian tanah Hijaz dimusnahkan oleh Saud dengan bantuan British dan Yahudi. British dan Yahudi. Akhirnya Yahudi dapat negara dia tahun 1946 yang mereka bubuh nama Israel. Jadi kita ni bila kita dah belajar sejarah tu ditipu, kita kena tipu sejarah kita. Sebab itulah kita tak semangat nak menegakkan Islam. Rata-rata kita yang dihantar anak sekolah semua nak anak jadi doktor,
engineer, lawyer buruk, madam kan. Bukan saya marah dah, nak cerita tu. Mereka bunuh jiwa Islam tu di sekolah. Cara dia orang menyampaikan ilmu, di antaranya ilmu sejarah. Lepas tu sejarah ni penting sebenarnya. Tapi di sekolah sejarah tak penting, tak lulus hendak apa? Jangan tak lulus Inggeris. Kita bahasa Malaysia pun tak lulus. Jangan tak lulus sains. Pasal apa? Di sebelah ilmu sains tu ada ilmu tipu daya dia. Antaranya ilmu perubatan. Di sebelah sains tu ada ilmu tipu daya dia. Antaranya ilmu perubatan. Sains ni ada banyak. Kan? Ada banyak rangkaian dia. Sains perubatan, ya. Macam-macam sains lah. Nah, tanda tangan pun sains juga lagi. Kan? Ada signboard. Jadi tuan-tuan, bila kita tak kenal sejarah kita, siapa, betul kita senang kena tipu. Kita senang ditipu dan kena tipu dan suka jadi balaci orang. 400 tahun Melayu ni, yang merosakkan dia ialah bangsa sendiri. Antaranya pemimpin-pemimpinnya. Dia pilih pemimpin tu tipu dia. Dia pilih pemimpin tu tipu dia. Lepas tu dia pergi sokong lagi. Melayu memang suka ditipu, kena tipu. Dah tahu dah ditipu, dia suka lagi. Dah tahu dah ditipu, dia hidup, dia sokong lagi. Ingat turun. Kena tipu dia hidup pun sokong kat lagi. Bodoh lebih daripada apa kata, aku tak tahu je kan. Pasal apa? Pasal tak kenal Allah lah jadi lagu tu. Sebab tu awal din ma'rifatullah. Ni dah kita ni awaludin mengenai penipu. Pasal apa? Nak ikut penipu tu. Pasal apa? Nak belajar jadi macam mana nak jadi penipu. Barangkali je lah kot. Barangkali. Tapi sejarah kita ni main sejak dulu. Jangan tak pernah tahu Melaka pernah menjadi sebuah negara Islam. Melaka pernah menjadi sebuah negara Islam. Yang diwarisi daripada zaman Khalifah Ar-Rashidin. Jangan kita tak tahu. Tapi sejarah itu sudah dimanipulasi oleh penjajah dengan diupahnya orang Melayu juga menulis putar belikkan sejarah. Dia buatlah cerita raja tu nak hati nyamuk. Puteri Gunung Ledang nak hati nyamuk semangkuk. Dibuat cerita-cerita tak masuk akal itu. Suruh buat jabatan mah lah apa bala. Tutup cerita hak sebenar. Akhirnya kita tak kenal siapa Tuhan tua. Sejarah lah punya pasal. Kita suka baca sejarah bohong kan. Punca sebab apa? Salah sekolah. Tu ya. Salah sekolah. Tapi kenapa kita nak hantar juga? Sebab dia senang menjanjikan berbagai-bagai kenikmatan, pekerjaan, gaji besar dan sebagainya. Itulah cerita dia. Sehingga kita nak benda tu terlupa tempat kita di akhirat besok bagaimana. Terlupa kita. Pandai tak dia tipu kita? Pandai. Dia buat kita punya lah nak pulun sana sampai terlupa kita kehidupan selepas mati. Siapa aja awaludin ma'rifatullah, itu hadis maudhu', bukan hadis. Dia duk pukul yang tu lah, kelagi belah Perlis sana. Siapa baca yang tu sesat. Dia pukul sesat tu. Pasal apa? Geng dia Wahhabi Yahudi tu geng.
Wahabi itu agenda Yahudi untuk musnahkan ahli sunnah wal jamaah dan sufi. Antara punca, sebab, natijah, matlamat Yahudi menyokong Wahabi dan menjadikan Wahabi itu sebagai balaci dia. Kenapa? Nak menjahanamkan ahli sunnah. Kerana dalam sunnah tu ada sufi. Sebab mereka tahu sufi itulah yang akan menjahanamkan Yahudi. Sampai di Malaysia ni, siapa-siapa yang menggerakkan sufi, mereka akan disiasat. Mereka akan disiasat. Maka duduklah sufi yang ikut cara dia. Sufi cara dia. Politik jangan. Lawan kerajaan jangan. Cuba tengok Imam Ghazali. Imam Ghazali ni hidup zaman perang Salib. Dia seorang sufi, seorang wali, Kutubul Aqtab, wali Ghaus. Adakah dia kaya berzikir? Tak. Dia juga berpolitik. Dia kata apa? Wahai tuanku, turunlah tuanku ke padang jihad bersama-sama kami menentang kafir Kristian. Jangan hanya duduk di singgah sana. Berani dia cakap, wahai tuanku, turunlah ke padang jihad fi sabilillah menentang kafir Kristian. Jangan kamu duduk sahaja. Jangan tuanku duduk saja di atas singgah sana di istana. Dia ajak raja turun perang sekali. Berani ada. Kita pun dia kata lagu tu. Mana mampu hina raja, hina sultan. Itulah dia ya. Jadi cerita berindependen ni tak habis kita. Tak habis ni kena berhenti dah dulu Baik, kita berhenti di situ. Orang yang mentaati Allah. Dah kat tu dulu. Ni ada soalan pula dah. Satu soalan ni. Soalan semalam. Maaf bertanya, sekadar ingin tahu. Ingin tahu tak tahu tak apa. Apa dia tulis ni? Bagaimanakah sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca Quran khatam seminggu atau sehari? Adakah mereka membaca laju? Tak payah sahabat Rasulullah abang-abang di sini pun ada 3 hari sekali khatam. Ada yang 4 kali lah sini. 1 juz setengah jam. Kalau 5 jam sehari baca boleh 10 juz. 3 hari khatam tu kira lambat dah tu. Tapi kalau boleh buat tu kira power lah. Tak boleh buat kena cari power. Itu suruh kahwin Jangan terkejut lah. Quran tu bukannya tebal sangat pun. Cuma kita ni malas. Malas. Satu juz setengah jam habis tu lambat dah. Tu orang baca 20 minit 15 minit pun ada. Guru saya kat Indonesia tu, dia khatam 30 juzuk 7 jam. Orang yang semak dia tidur. Bukan, guru saya 9 jam. Guru saya 9 jam. Syekh Abdul Rahman Al-Hafiz, Kiai Abdul Rahman Al-Hafiz, 9 jam. Anak murid dia umur 18 tahun, muda pada saya lagi masa tu, 7 jam. Pak Kiai tutup Quran dengar itu ya. Baca apa? Laju sungguh baca. 7 jam khatam. Lepas tu Pak Kiai kata apa? Kamu pula jadi guru. Kamu bisa jadi guru. Habis.
18 tahun jadi guru budak tu. Dia tutup mata 7 jam khatam. Boleh. Kita tak mampu. Bukan tak mampu, tak mahu. Kita tak mahu. Baik. Syekh Abdul Qadir Jalani setiap malam dia khatam. Dia sembahyang subuh dengan wudu insya' dia. Isyak tu dia sembahyang, tu dia baca Quran. Dia sampai subuh khatam. Dia baca dengan tartil. Terkadang dia laju. Jadi kalau kita luangkan masa sehari 5 jam untuk baca Quran 10 juz, 3 hari khatam lah. Tu yang orang buat 3 hari sekali khatam, 3 hari sekali khatam. Ada yang 20, 1 jam 3 1 jam 3 juz, 1 juzuk, 1 jam 3 juzuk, 20 minit tu pondok dulu 20 minit. 1 juz, 1 jam dia 3 juzuk. 1 jam 3 juzuk. Kurang 10 jam tak kata. Tapi nak ke tidak? Nak ke tidak? Tak mau lah kita. Kita nak pergi sana, nak pergi sini, nak sana, nak sini, sana, sini, sana, sini. Kita ada kerja dan sebagainya. Baik. Jadi boleh saja kalau kita nak. Cuma kita yang tak nak. Cara baca Quran ni ada 3 cara. Baca dengan baca dengan tartil, baca dengan sederhana, dan baca dengan laju. Yang baca laju tu dengan syarat kita faham tajwid dan makhraj. Boleh bukan faham, boleh jaga tajwidnya dan makhraj. Maka boleh dipendekkan tempat yang panjang seperti mak lazim kalimi musaqqal yang panjang itu 5 harakat. Kata setengah ulama 6, boleh dipanjangkan 2 harakat sahaja kalau dia baca laju. Gitu. Baik, wallahu a'lam. InsyaAllah kita sambung. Kemudian katanya orang yang mentaati Allah ila akhirih, wallahu a'lam. Wala ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim, wallahu a'lam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana warhamna wa antal ghafurur rahim. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbayana shighara. ولمشايخنا وللمسلمين أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم نور قلوبنا بنور معرفتك يا فتاح يا رزاق. افتح لنا فتحا قريبا كما فتحته على أنبيائك وأوليائك وعبادك الصالحين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون. سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.